Tak ada orang nak baca Cikgu yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faris, baru mula dah muak. Ha? Kalau kejap lagi siapa ngantuk lagi, kena lompat-lompat tau. Senam sikit. Okay, baca doa penerang hati. Baru mula belajar kan? Okay, Allahumma ftah alaina hikmatakawan sur'anaina Sunhaza in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Okay. So, saya minta maaf saya lambat maklum. Dalam jadual sepatutnya kita 8.30 hingga 10.30 untuk sains. Betul? Tetapi saya ada banyak kelas yang saya kena ajar dalam masa serentak. So, sebab tu saya ikut turn. Dan tahun 6 turn dia sampai pukul 12 sampai pukul 1 lah. So, saya harap setiap minggu walaupun saya lambat update, kita kekal kelas kita pukul 12 sampai pukul 1. Cuma tadi ni lewat sikit 12 suku sebab memang kelas tahun 5 tadi pukul 12 baru habis. So saya perlukan gap sedikit sebab baru nak minum air, kan. Bangun sekejap nak bersenam sikit. Okay. So now kita nak sambung belajar. Okay. Kita nak sambung yang minggu sebelum ni kita dah buat eksperimen. Awak buat eksperimen, betul tak? Saya suruh buat eksperimen apa? Ingat tak? Roti kulat tadi. Ya, roti. Kulat roti, bagus. Ada yang buat. Cikgu, saya belum kulat lagi. Bagus ni roti dia, tak berkulat. Sangat berkualiti gitu sampai tak berkulat. Sebab sebenarnya roti yang biasa dia ada roti ni dia ada bila lama-lama kita biarkan dia ada mikroorganisma yang datang dekat dia, yang hidup, yang tumbuh pada dia. So bila dah sampai satu tempoh masa lama, kalau macam contoh tengok roti tu dia ada tahi luput dia contoh 18 hari bulan. Yes, 18 hari bulan dia belum berkulat. Tapi tak apa, izafkan, tukar je. Dah banyak kulat Alia Balqis. Ada yang snap gambar kan. Okay. Saya waktu cuti minggu lepas saya ingat, ya Allah, hai Raya Cina ni minta-minta tak busuk roti awak. Ni ada ke roti ni mana saya nak tengok? Boleh? Ada? Ada yang roti dia masih ada? So dah buang? Sebab dah busuk kan? Ada ke yang dah buang? Dah buang. Ayah saya dah buang. Dah buang. Saya sekarang awak bukan simpan sebab kita plannya seminggu je tapi cuti raya Cina. Bila cuti raya Cina tu saya doa juga kata, ya Allah, anak-anak murid saya janganlah simpan sebab benda tu benda yang berbau busuk. Okay. So bila awak buat eksperimen tu, awak nampak dia ada pada hari pertama ada tak tumpuk kulat? Ada ke tak ada hari pertama? Kulat. Ada. Tak ada. Hari kedua ada tak? Hari ketiga dia ada sedikit. Kita boleh tengok berapa tumpuk. Hari keempat dia makin banyak. So bila masuk hari kelima, keenam, awak boleh kira atas permukaan roti tu dia jadi banyak. Awak boleh kira berapa tumpukan dia tu. Ada yang sampai 10 tak? Ada tak? 10 ke? Ada kan? Awak nampak pertumbuhannya bertambah bilangan hari, bertambah bilangan tumpuk kulat roti. Betul? Okey. So kita dah buat eksperimen. So kita nak hari ni menghasilkan laporan.
Sebenarnya minggu 2 minggu lepas saya masih ada cakap pasal laporan ni. Ada yang dah buat? Tak ada? Tak ada? Belum buat lagi laporan. Okay. So hari ni kita sama-sama buat laporan eksperimen yang kita dah buat hari tu. Boleh? Okay, keluarkan buku nota awak. Tulis hari dan tarikh hari ini. Okay. Sebenarnya saya tunjukkan dulu laporan yang sepatutnya awak buat pada hari ini. Dia seakan-akan begini ya. Okay. Dia adalah begini. Okay, so hari ni sebenarnya semasa kita buat laporan, kita akan melalui proses pembelajaran dan refreshment, maksudnya ulang kaji semula 4 KPS termasuk mendefinisi secara operasi atau nama pendek dia DSO. Kedua, mengawal pemboleh ubah. Okay, yang mana kita ada 3 pemboleh ubah. Apa 3 pemboleh ubah tu? Ingat tak? 3 jenis pemboleh ubah. Yang dimanipulasi, yang bergerak badan, Yang dimalarkan. ya pandai. Okay, so kat sini PDM yang dimanipulasi, yang diubah-ubah. Kalau macam eksperimen kita pasal roti ni, kita ubah-ubahkan dia apa? Kita ubahkan apa? Hari. Yes, pandai. Betul, hari. Tetapi pemboleh ubah ni dia kena ada parameter belah depan dia. Dia kena ada pelengkap dia. Hari tu dah betul. Depan hari ialah bilangan hari. Okay, jelas? Okay, kena lengkap. Bilangan hari. Okay, lepas tu kita ada pemboleh ubah bergerak balas. PBB. Okey, yang PBB ni ialah yang diperhatikan. Apa kita perhatikan daripada eksperimen tu? Jawablah. Bilangan bulat. Bilangan tumpukan. Andai. Okey, bilangan tumpuk kulat roti. Okey, lepas tu kita nak buat yang dimalarkan. Maksudnya yang ditetapkan. Pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dia tetap je, kita tak ubah-ubah dia. Apa? Roti. Ha? Roti. Apa saya dengar tadi ada titisan air, saya dengar ada yang kata roti. Okey, dua-dua diterima. Tetapi cara tulisnya ialah kuantiti rinjisan air. Okey, itu jawapannya. Ada jawapan lain tadi tu saiz roti. Betul. Kalau hari pertama saiz tu roti tu kecil, lepas tu hari kedua awak ganti saiz roti besar. Tak adil. Eksperimen tu tak jadi. Sebab dia sebenarnya kita kena tetapkan saiz dia. Roti tu daripada hari pertama sampai hari ketujuh kita pakai saiz roti yang sama dan pakai roti yang sama. Okey. Lepas tu kita akan dalam nak proses buat laporan ni akan ada membuat KPS, membuat hipotesis. Hipotesis tu pernyataan umum, diuji dan dia ada hubungan antara PDM dan PBB. Alright? Lepas tu KPS yang terakhir iaitu KPS ke-12, mengeksperimen. Mengeksperimen ni dia komplit menggabungkan semua KPS 11 yang ada sebelum ni, tapi kita jalankan dan kita rekodkan. Okay? Boleh? Jelas? Okay. So, hari ini ni saya tak nak terangkan sebab awak sebenarnya dah tahu. Cuma kita ulang kaji. Darjah 5 dulu dah tahu, dah belajar. Cuma kita ni ulang kaji dan menghasilkan laporan penyiasatan awak yang pertama, iaitu tentang penyiasatan kulat roti. Dalam laporan awak, dia mestilah ada ni. Ni benda-benda yang kena ada. Ni saya bagi contoh. Dia ada tujuan, pernyataan masalah,
Yang ketiga, hipotesis. Keempat, menentukan pemboleh ubah. Kelima, alat dan bahan. Keenam, langkah-langkah. Ketujuh, dapatan ataupun data. Kelapan, mentafsir data. Dan kesembilan, kesimpulan. Kalau ada 9 item ni, maksudnya awak punya laporan lengkap. Okey? Faham? Okey, so sekarang kita nak tulis laporan yang lengkap tentang ni. Okey, so kat sini kita punya laporannya. Tadi yang pertama apa? Ingat yang pertama apa? Boleh ubah dimanipulasi. Perkara pertama, buka buku teks. Baru cakap tadi, dia ada 9. Tapi yang pertama nombor 1 dia apa? Laporan, nak buatkan laporan. Tulis tajuk. Tajuk. Betul ke tajuk? Tajuk ke penyesalan apa? Penyataan masalah. Yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Saya tunjuk tadi contoh. Awak ni, ya Allah, kena patah balik. Apa tu? Ni, pertama dia apa? Allah Akbar. Tujuan. Tak, semua orang dah ada buku nota. Tulis hari dengan tarikh. Dah. Okey, so ni kita terus buat tau. Tak payah tengok dia. Buat, tengok dan buat. So, siap homework ni terus. Okey? Boleh? Arfa, okey Arfa? Okey. Alright. Okay, so terus tulis. Yang pertama, tujuan. Cara tulis dia macam ni tulis nombor 1, tujuan. Okay, tapi ayat tujuannya bukan ambil tu. Ayat tujuannya kena ambil yang ni. Sebab kita punya eksperimen yang ni. Untuk menyiasat hubungan. Salin dia tu. Okay, lepas tu yang kedua, dia letak 2, 3, 4, 5, 6. Betul lah. Sambung. Lepas tu penyataan masalah. Lepas tu hipotesis. Hipotesis tadi awak dah cakap. Ini kita merekodkan dia. Eksperimen dah buat. Kan ni eksperimennya. Ada dapat gambar macam ni. Hasil macam ni pada roti. Dapat tak? Okay. Dah sampai mana? Awak saya sampai langkah alat dan bahan dulu. Nanti dah habis, tu baru stop. Jangan buat dulu langkah-langkah. Langkah-langkah saya akan ajar macam mana. Jelas tak tulisan tu? Nak saya besarkan lagi ke? Jelas. Nampak kan? Tak apa, salin. Jelas. Alright. Salin dulu ni, cikgu nak ambil air lah. Bang, slow sikit ni bang.
Selamat datang Adam. Selamat Adam Iskandar hari ni. Cikgu dah siap. Dah siap? Okey. So saya nak ajar awak cara buat langkah-langkah. Kalau ikutkan dalam eksperimen ni, kan, dia ada, sekejap saya buka buku teks Semua dah siap Saya nak tutup kejap, saya nak buka buku teks. Belum. Ini siap. Belum. 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 So, saya tunggu. Ui, Adam baru masuk dah. Adam Iskandar betul ke dah? Tengok sikit, tayang sikit, kita nak tengok. Alah, tak nak screenshot. Saya nak terus buat. Korang lain semua terus buat. Buka buku 3 hari tulis tarikh. Sebab sebenarnya tugasan ni macam saya dah bagi dari tu. Tapi tak ada orang buat. So hari ni saya nak tengok korang buat. Okey, siapa ni? Aihan Biji. Okey. Selamat datang. So kawan-kawan tengah salin contoh laporan penyekatan yang pertama hari tu. Awak boleh, saya tak pasti siapa nama Aihan Biji ni. Awak ambil buku nota, awak kuliah hari dengan tarikh awak salin ni. Yang tengah kat skrin ni. Nanti dah siap panggil lagi Cikgu, langkah-langkah kena buat ke? Langkah-langkah, tu saya nak terangkan. Langkah-langkah siapa yang dah siap, dia sebenarnya ayat dalam buku teks, dia bagi ayat kata ayat aktif. Tapi bila laporan eksperimen, kita kena guna ayat pasif. Saya bagi contoh ayat pasif Kalau kat sini, dia tulis gunakan kepingan roti yang telah berkulat. Sorry. Macam kita guna ayat ni. Ni.
kita guna yang ni. Okay. Dekat buku teks muka surat 28. Ayat yang dia bagi langkah-langkah semburkan air kepada roti. Tapi ayat yang untuk langkah ni sebenarnya air disemburkan kepada roti. Faham? Itu ayat pasif. Macam ni contoh. Roti direnyeskan air sebanyak 3 tipisan setiap hari. Lepas tu, roti, keadaan roti diperhatikan. Bukannya ayat aktif dia perhatikan roti, tapi ayat pasif keadaan roti diperhatikan. Lepas tu data direkodkan. Macam tu, itu dah contoh ayat pasif. Okay, saya tak nak panjang-panjang dia punya contoh langkah-langkah. Kita buat 3 je lah. Okay, yang pertama ada contoh dekat skrin tadi. Okay, yang kedua ayat dia keadaan roti diperhatikan. Yang ketiga data dan rekod data dan pemerhatian direkodkan. Cikgu ulang sekali lagi cikgu yang nombor 3 tadi cikgu. Okey, data dan pemerhatian direkodkan. Dapat? Dapat. Alright. Okay, so dah. Ini eksperimennya ringkas, so tak panjang ada punya langkah. Kalau eksperimen yang terperinci, dia memang banyak langkah-langkah dia. Okey, pemerhatian. Pemerhatian ada setengah pemerhatian dalam bentuk lakaran. Maksudnya dia buat gambar roti hari pertama kosong, tak ada kulat. Hari ketiga ada 3 tumpukan. Hari kelima ada 5 tumpukan. Itu pun dikira sebagai pemerhatian. Okey, selain tu bentuk ayat macam ni pun boleh. Okey. Ini kita tulis dia sebagai data tau, bukan data atau pemerhatian. Boleh. Atau boleh tulis. Dia sebenarnya bagusnya dalam bentuk jadual, tapi masalahnya jadual saya word saya tiba-tiba hari ni buat masalah lah. Dia sekejap saya tunjukkan, saya guna Jamboard dah sekejap Sekejap nanti tak cantik dia punya data. Kita cuba dulu. Okay. Sekejap. Pergi dekat chat ni, saya ada share Jamboard saya. Dah ada kan tu? Cikgu, Ya. minta maaf saya lambat masuk cikgu. Ya. Tak apa Basilah, kami dah nak siap dah ni. Ni. Sekejap saya buka Jamboard saya ni. Untuk awak tengok. Dia jadi sangkut. Alright, okay. So kita nak buat untuk pemerhatian ni. Kita nak bagi dia nampak lebih teratur. Cikgu, Ya. nanti kerja ni cikgu masukkan dalam Google Classroom ke? Macam mana? Nanti cikgu masuk kerja ni dalam Google Classroom ke? Kerja yang ni sebenarnya dah ada dah saya letak dalam Google Classroom awak. Ada siapa perasan? Saya dah masuk dah. Malam tadi saya dah masukkan. Siap ada quizzes link ni. Cikgu, saya tekan quizzes tu tadi masuk.
Tahu dia masuk? Boleh. Ke? Dia kata nak email dia. Lepas tu saya bagi dia kata dia tak accept. Dia kena guna email MOE. Boleh Dah cuba? guna tapi dia kata tak boleh. Oh, ya ke? Nanti saya kena test balik. Thank you for feedback. Nanti saya kena check balik sebab takut ada setting dia apa-apa tu kan. Sekejap saya nak tunjuk kat awak ni. Mana ni saya nak buat. Okey. Ini kita buat bilangan hari. Oh, tak boleh buat macam ni. Bila ni kena penuh. Bilangan hari. Bilangan tumpuk Cikgu saya kuliah. dah buka whiteboard. Mana? Saya dah buka whiteboard dah yang cikgu bagi tu. Inilah nampak kan? Semua orang nampak ni, tak apa. Satu. Nampak. Okay, hari ketiga. Hari kelima. Hari ketujuh. Okay, ini sebenarnya nak kena buat. Saya pandai je saya ni. Nak buat. Ini baris ni. Enggak bilang. Awak kena guna berbaris tau. Cantik ni cikgu. Kena berbaris. Cantik cikgu gadis kan? Itulah, biasalah. Dah kelas keempat kan? Tak berhenti dia cakap daripada ya Allah. Ada mesti pagi saya bercakap. Dari 8.30 saya bercakap. Okay. 1357. Okey, awak guna pembaris janji baru cantik. Sebenarnya sains ni dia sangat particular, dia tak boleh cengek-bengek. Okey, ini bilangan hari. Okey, ini adalah yang nombor 7 tadi. Data atau pemerhatian. Okey, so inilah benda ni. Okay. Nanti yang 8 ni baru dia analisis data. Alright. Yang terakhir 9 ialah apa? Conclusion apa dalam bahasa Melayu? Tiba-tiba tak jumpa perkataan. Kesimpulan. Kesimpulan. Kesimpulan okey. Konklusi pun boleh tapi kita dalam bahasa ni dalam buku ikut bahasa buku teks. Buku teks cakap kesimpulan. Yes, membuat kesimpulan. Okay. So dekat sini jawapan dia ikut jawapan awak. Sebab data ni ikut eksperimen awak. Boleh tak sesiapa share dekat saya apa data dia? Boleh kita pinjam. Siapa nak bagi pinjam data dia? Syahizat, boleh ke share? Oh, Izzat. Izzat ada ke? Ada cikgu. Ada. Izzat share. Hari pertama, Izzat ingat balik. Bilangan tumpuk kulat Izzat ada berapa? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey, tu dia tiada. Okey, lepas tu hari ketiga ada berapa tumpuk? 4 ke 5 macam tu. Okey, kita ikut ambil 4. Okay, hari kelima 11. wow, okey. Bertumbuh dengan jayanya. Lepas tu hari dah genap seminggu, hari ketujuh. Berapa? 18 Ada 20. 18. Okey. Ini ialah data. Ini sebenarnya saya pun hari tu saya terangkan kat awak. Waktu tu setengah jam je kan, masa dia sangat singkat.
Saya cakap awak buat pemerhatian dan macam tu. Tapi inilah sebenarnya langkah-langkah cara merekodkan data. Ini Kalau macam kita guna pembaris, kita rekodkan dalam unit sentimeter. Kalau kita guna jam randik, set masa kita guna dalam unit saat. Ini ialah kemahiran proses sains yang terdapat jika kita jalankan eksperimen. Okey, ni step 8. Analisis data. Daripada data ni, kita kena buat analisis. Apa analisisnya? Dalam analisis ni, biasanya kita tulis paling banyak atau paling sedikit. Apa yang boleh kita tulis kat sini berdasarkan data? Siapa nak jawab? Fahri boleh Fahri? Bagi tahu jawapan kat kawan-kawan. Salah tak apa, yang penting cuba. Fahri? Cuba Fahri bagi. Hari tu saya tak ada dekat kelas tu. Jadi saya tak tahu nak buat apa. Saya tak buat eksperimen. Kalau masa tu apa yang tanya saya rosak. Okey, tapi kalau kita tengok data ni, kita boleh tak daripada jadual ni kita boleh tak buat analisis data? Maksudnya mana yang paling tinggi, pada hari apa yang bilangan tumpuk kulat paling banyak atau paling sedikit? Boleh. Okey, cuba. Yang paling sedikit ialah hari pertama aku tak Terus lapar. yang dia ambil ayat. Okey, kita boleh pilih satu je. Yang paling banyak aku rasa Paling banyak ke paling sikit kita boleh pilih. paling banyak. Okey, so pada hari ke Tujuh. Ayat. Bilangan tumpuk kulat roti paling banyak pada Hari 7. Pada hari ke-7. hari ke-7. Okey, itulah kita punya analisis data. Boleh? Tadi kita ada hipotesis dah ada kan kat atas tadi. Awak dah salingkan hipotesis yang awal tadi. Dia hipotesis tu nombor berapa? Ingat tak? Sebelum pemulih ubah. Nombor 3. Yes, betul. Bacakan balik hipotesis. Dan siapa? Naufal ke? Okey, Ikram ke? Baik. Nampak. Tak kisah, boleh siapa? Saya baca. Cikgu. Semakin bertambah bilangan hari, semakin bertambah kuantiti tumpuk kulat roti. Okey, sama tak dengan data yang kita dapat tadi ni? Sama. Okey. Oleh itu dekat bahagian kesimpulan kita kena tuliskan hipotesis diterima. Terima. Okey. Ulang dia balik hipotesis tadi tu. Type. Tak tulis je balik. Semakin bertambah bilangan hari, semakin bertambah kulat tambah tumpuk kulat roti. Okey. Itu sahaja. Dah siap laporan sains awak. Alright. Ini yang asas. Nanti kalau awak dah masuk sekolah menengah, awak dah masuk universiti, inilah kerangka laporan sains awak. Masih sama. Cuma bila dekat universiti dia lebih terperinci. Okay. So, saya nak sambung. Tadi ni siapa Basilah kata tak boleh masuk ya? Ni dah siap dah? Saya nak padam dah ni. Siap dah Saleh? Dah. Sampai ke kesimpulan. Dah. Alright. Dah. Ha? Dah ke belum? Dah. Okay. So sekarang, ni bahan ni pun saya dah masukkan tau dekat GC awak. Okay, so sekarang kita nak pergi dekat
Ni contohnya. Kalau laporan yang kosong. Sini dah. Sama cikgu masuk dekat belajar dulu pun macam ni laporan yang sampai tua pun guna laporan yang sama. Okay, lepas tu cikgu nak tunjuk awak punya GC tadi. Okay. So nak check macam ni. Ada 5 KPM. Okay, log masuk. Okay, menggunakan akaun awak. Okay, nak test lah. Akaun. Siapa nak bagi punya akaun? Kita nak demo sikit. Saya boleh je. Saya go. Saya Saya go. Saya go. punya dah ada. Saya. Saya dah bagi dah. Lepas ni Saya. lepas. Okay, go. M dash Atif. So lagi Atif. M1 M tolak 1. Alah dia sangkut pula. Tim, collect Tim. Sini ah. Dia dah jam pula Berarti kau hang Kalau macam tu minta tolong ni. Siapa Faris Irfan? Saya. Boleh. KM. Mic buka lah. Macam mana nak dengar? Mic tak buka. Satu kosong. 1-0. Tak ingat pula. Nafal. Boleh lah Nafal. Cikgu saya cikgu. Siapa saya tu? Bagilah nombor dia. Cepat. Cikgu dah connect dah ni. 58. 058. 58 767. Alright. Tak cukup ni. 1058. 7667. Salah. 62. 62 kali kan? Alright. Kita cuba. Okay. Kamu kenapa? Saya punya cikgu nak bagi. Nak pasal. Okay, tu akan masuk. Dia pergi dekat bahagian murid. Nampak Okay, pergi dekat roket. Ambil aktiviti. Okay, pergi dekat warna hijau. Nampak Google Classroom. Okay. Lepas tu, okay, akaun saya. Sekejap Awak punya tadi 7667. Okay ni. Alright. Okay, So sekarang kat sini, nampak tak kat sini? Ada dah barang-barang dia. Ada tu dia due Sunday, maksudnya last hari Ahad awak kena siapkan. So klik di sini. Pergi dekat classwork. Okay, awak nampak homework yang dah ada. Okay, ni awak klik dulu nombor 5. Okay ni. Ini dah bahan tadi yang saya bagi. Semua ada kat sini. Boleh untuk awak baca. Ulang kaji balik. Ni. Ini dah jam 4, dah jam 5 punya pelajaran ni. Tapi saya bagi juga untuk awak ulang kaji. Okay. Ni view assignment. Lepas awak dah buka, dah tengok tadi awak kena mark as done. Kalau tak mark as done, nanti saya ingatkan awak tak baca lagi nota. Alright. Sekejap ada orang datang pula. Sudah pukul 1. Nombor 8 jap apa betul.
Nombor 8 analisis data. Analisis Analisis data. data. Okay, so sekarang saya sambung balik. Saya patah balik kat sini. Okay, classwork. Awak pergi dekat sini. Awak bukan klik ini saja tau. Awak klik dekat view assignment. Baru awak nampak. Oh, ada perkataan mark as done. Sebab kalau awak tak tanda macam ni, nanti saya ingat awak tak baca nota. Saya boleh dapat tangkap tau. Okay. So, lepas tu dah habis itu dah mark as done. Awak pergi dekat sini. Jawapan, kita nak jawapan kerja rumah 2 minggu lepas. Okay, dia bagi kan? Okay, awak boleh klik tengok muka surat 2 sampai 6 saya bagi. Kan awak boleh semak, ambil pen, tanda. Okay. Lepas tu tanda satu persatu muka surat. Dan homework seterusnya untuk hari ini, untuk minggu ini, sambung. Okay, ni pun sama, view assignment. Okay, kat sini buat latihan muka surat 7 sehingga 15. Okay, lepas tu kalau boleh nak lagi mudah, saya bagi step mudah. Awak buka Google Classroom app dekat telefon. Sebab bila awak dah siap buat buku ni, yang ni kan, muka surat 7 sampai 15, awak dah siap, awak ambil handphone, awak buka Google Classroom app, masukkan ID awak tinggal, dia dekat sini kan. Nanti dia ada tulis add. Saya buat contoh add macam ni. Tapi dekat telefon dia senang. Dia klik sini, dia terus take foto. So awak tinggal snap dia gambar muka surat tu. Lepas tu awak send dia. Kalau dekat laptop, guna laptop awak kena ambil gambar kat telefon. Telefon tu hantar dekat laptop, baru boleh hantar homework. Sambat. Faham? Sebab tu saya galakkan untuk hantar homework, hantar untuk semakkan cikgu, awak gunakan Google Classroom app. Senang cikgu nak semak homework awak online. Lepas dah ambil gambar, semua surat, mark as done. Dan saya akan semak satu persatu. Okay, ada soalan? Jelas? Cikgu, Okay, suara dekat sekat. macam mana? Cikgu, Macam mana Ayu? Cikgu, boleh ulang tak suara cikgu tersekat-sekat? Yang mana? Ulang dari mana? Yang semak ke yang buat latihan baru? Yang buat latihan baru. Okey. Tadi saya kata macam ni, bila buka dekat awak punya desktop ni, dia keluar classwork. Awak ambil classwork, dekat tajuk ni dia ada 3 saya bagi. Ini bahannya PowerPoint tadi, pertama. Kedua ni awak kena semak muka surat yang awak dah buat hari tu, nombor muka surat 2 sampai 6. Awak semak sendiri tau, tanda. Tak payah hantar kat saya, yang ni tak payah hantar. Sebab ni yang dah lama punya. Yang akan datang ni baru saya nak muka surat 7 sampai 15. Awak jawab dulu buku ni. Lepas dah siap, awak ambil handphone, pinjamlah, minta izin daripada ibu bapa. Awak install app Google Classroom. Dekat situ nanti awak buka lagi mudah. Cuma awak perlu okay. Awak add dekat sini, dia ada take foto. Awak snap gambar muka surat tu satu persatu, awak send, mark as done. Itu saja. Alright. So homework hari ni dengan masa yang ada, saya bagi sampai hari Ahad malam, lama. Kan? Awak buat nota laporan kita dah siap. Awak semak buku ni dan juga buat latihan baru, lepas tu hantar kepada saya. Okay? Jelas? Jelas. Ada nak tanya apa-apa? Tak lagi.
Tolong. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita bersurai dulu. Kita tamatkan kelas kita dengan tasbih kafara dan surah wal-'asr. Okey, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Bye. Waalaikumsalam. Selamat belajar. Assalamualaikum. Cik.